Pertamanya marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang penuh barakah ini. Kita semua masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama kita memenuhkan rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Untuk pertamanya kita melaksanakan kefarduan solat 5 waktu kita, iaitu solat Isyak secara berjemaah sebentar tadi. Dan alhamdulillah, sebagai membuktikan kita ni seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kudrat yang ada, walaupun dalam keadaan perut kita ni sangat kekenyangan. Yang sebelum ni mungkin sebelum ni kita hanya mampu menunaikan sembahyang Isyak di rumah sahaja, walaupun kita ada kelapangan pada waktu malam tapi tak pergi solat. Tapi malam ni ataupun dalam bulan Ramadan ni, Allah Subhanahu Wa Taala beri taufik, hidayah, inayah daripada Dia. Walaupun keadaan kita ni kenyang, sibuk pula dengan kerja, boleh sama-sama kita memenuhkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala untuk berada di rumah Allah Subhanahu Wa Taala bermula pada pukul 8.30 tadi, dan insya-Allah sampailah ke 10 malam. Ini mungkin jarang berlaku lah, setahun sekali, pun pada bulan Ramadan penuh malamnya, alhamdulillah. Tapi kat luar sana lagi ramai kot, tak mampu nak hadir bersama kita pada malam ini sebab terlampau kekenyangan sangat agak. Jadi kita harus bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita menzahirkan kesyukuran kita malam ni dan malam seterusnya, insya-Allah kita dapat bersama-sama dengan tetamu-tetamu Allah yang lain sampailah ke 30 Ramadan, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, insya-Allah pada malam ini saya ni ditugaskan untuk memberi tazkirah pada diri saya sendiri dan tuan-tuan. Malam ni tajuk dia mudah je, ubah. Apa benda yang nak diubah, macam-macam lah yang nak diubahnya. Ubah di bulan Ramadan. Kataan ubah ni tuan-tuan, kalau ikut dalam teori Islam ni, ubah mestilah ubah daripada hak yang buruk kepada yang baik. Hak yang dah baik mestilah kepada yang lebih baik. Pula tu bersempena dengan bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ni macam-macam kelebihan yang Allah Subhanahu Taala bagi pada kita. Macam malam ini kita dah menzahirkan kita ni seorang hamba Allah Subhanahu Taala yang bertakwa. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban wa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mendirikan malam. Jadi tuan-tuan, kita didaki sebagai antara orang yang dah yang bangun malam, qiyamul lail, dengan menunaikan solat tarawih secara berjemaah. Sedar tak sedar kita rupanya kita dah qiyamul lail malam ni. Walaupun awal lagi, boleh siap moreh lagi kan, rupanya Allah dah istilahkan kita ni sebagai orang yang qiyamul lail di bulan Ramadan. Di mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saya bacakan tadi, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Tuan-tuan, alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, insya-Allah firman Allah Subhanahu Wa Taala bila nak kaitkan dengan perubahan ni, sudah tentu ada ayat-ayat Al-Quran yang Allah nyatakan dalam Al-Quran yang berkaitan dengan perubahan. Di dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, sebahagian daripada surah Ar-Ra'd ayat 11 innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Maksud dia, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mengubah apa yang ada pada sesuatu kaum itu, melainkan mereka sendirilah yang mengubah apa yang ada pada diri mereka. Jadi tuan-tuan, kita inilah yang perlu ubah. Jadi bersempena dengan bulan Ramadan ni, kita kena ambil peluang. Allah dah kata dia dah ikat syaitan, dengan sebab kita berpuasa daripada siang hari. Dalam hadis kata
Syaitan ni apa? Dia ada menjala dalam darah kita. Bila berpuasa, jadi syaitan ni tak boleh nak gerak. Sebab tu kita ni siap hari kita boleh apa? Macam-macam buat ibadat pada bulan Ramadan, bulan puasa. Sebab kita ni tahan segala benda yang nafsu kita, apa benda syahwat kita semua kita tahan belaka. Jadi syaitan tak boleh buat apa. Masa itulah kita boleh banyak buat ibadah sampai ke malam kita boleh buat. Jadi tuan-tuan, kita ni nak ubah ni mesti ada satu perkara. Mesti kena ada paksa. Sebab kita nak ubah. Tuan-tuan fikir masa kita kecil dulu, kita lahir-lahir ni bogel, mudah bahasa bogel. Kalau lah mak kita, ayah kita dia tak paksa kita pakai baju, sampai besar kita pakai baju. Sebab tu mak ayah kita ni paksa kita pakai baju. Sebab apa? Sebab nak merubah diri kita. Kita ni pun macam tu. Kita nak berubah diri kita dari satu perkara ke satu perkara yang lain, mesti paksa dulu. Paksa dulu. Kita hari ni pergi, dah tentu saya yakin tuan-tuan, sebahagian kita mula-mula nak pergi ke surau ni mungkin payah. Jadi kita paksa diri kita. Bila paksa ni, yang ini kena jaga betul-betul. Paksa ni biar sampailah dia jadi istiqamah. Biarlah orang kata apa pun. Baru nampak bulan Ramadan, baru nampak di surau, tak apalah, tak kisah. Tahan boleh dia, langsung tak pergi. Kita ni pergi juga. Sebab kalau kita paksa, kita nak berubah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mesti ada elemen paksa dalam diri kita. Sebab tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok dalam surah An-Nas, biasa kita baca, qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ada benda yang bernama Al-Khannas ni. Al-Khannas ni siapa tuan-tuan? Al-Khannas ni ada satu istilah kepada benda yang ada di dalam diri kita. Tugas dia alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Kerja dia nak meragu-ragukan hati manusia. Tetapi Al-Khannas ini bila dia dengar ataupun dia terdedah dengan perkara-perkara kebaikan, contohnya orang itu buat baik semayangnya, puasanya, hajinya, zakatnya, pergi semayang berjemaahnya, apa sekali, benda ini akan lari. Dia akan lari. Saya lari. Masa tu kita pun boleh buat kebaikan. Tapi bila kita tak buat kebaikan, benda ni akan dekat. Dekat tu jangan jadi dia selalu duduk dengan kita. Nak buat tu malas, nak buat ni tak nak, buat tu tak nak. Walaupun di bulan Ramadan. Dak kata ikat-ikat tu, setan duk ikat-ikat tu, tapi duk tak puasa juga. Maka benarlah ayat tu, minal jinnati wan nas. Al-Khannas ni daripada jin dan manusia sendiri pun Al-Khannas juga. Itu dia tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, kesempatan yang ada pada bulan Ramadan ni kita gunakan sebaik mungkin. Sebab Ramadan ni lah Allah banyak buka wa futihatis samaa, buka pintu-pintu syurga dan ditutup pintu-pintu neraka. Kemudian tuan-tuan, syariat puasa di Ramadan, bila puasa di bulan Ramadan ni ada beberapa perkara yang Allah syariatkan. Dalam bulan puasa ni kita berpuasa, ada natijah yang Allah inginkan. Seperti mana kita buat perkara-perkara ibadah dia. Kita semayang contoh. Dalam Al-Quran sebut wa aqimis solah innas solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah solat. Dan solat itu tanha, menghalang, menghadang daripada kita melakukan fahsya, kejahatan dan kemungkaran. Solat, kita buat solat, natijah dia apa? Jelas tak? Clear tak orang kata? Bila kita semayang dengan semayang yang betul, khusyuknya ada,
tidak syirik kepada benda lain, bukan tunjuk riak, bukan apa, Allah akan balas natijah dia akan terhalang lah kita daripada melakukan perkara-perkara fahsyat wal munkar. Itu semayang. Kemudian zakat juga. Khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah sebagian daripada harta-harta mereka untuk apa? Tutahhiruhum, untuk bersihkan hati-hati mereka. Natijah dia bila kita keluarkan zakat, natijah yang Allah beri pada kita, hati kita akan bersih. Wa tuzakkihim biha. Sama juga. Kemudian kita buat ibadah haji. Habis duit beribu-ribu. Tapi Allah nak natijahkan dia apa? Wa manafi'u katsira. Ada manfaat yang kita nampak. Siapa yang dah pergi haji ni, kita akan dapat manfaat yang tertentu yang menyebabkan kita apa? Kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu je dengan ibadah puasa ni. Allah sebut, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Natijah dia yang Allah nak bila kita buat ibadah puasa ni, Allah nak kita jadi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semayang pun dengan kita tak buat perkara fahsyat, tak buat perkara mungkar, kita akan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita keluarkan zakat, harta kita bersih, harta kita bersih, hati kita bersih, kita akan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang takwa ni apa benda sebenarnya? Kenapa ulama-ulama ataupun alim-alim ulama dorong untuk guru kita ni tekan sangat kepada kita perkara takwa ni? Sampai setiap hari Jumaat, kalau dalam mazhab kita, kalau tak ada pesanan dalam khutbah Jumaat itu tentang takwa, tak sah Jumaat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah mati kita ni melainkan kita ni bertakwa kepada Allah SWT. Jalan dah dapat takwa tu Allah dah bagikan, dengan semayangnya, dengan zakatnya, dengan piajinya, dengan puasanya. Tapi kenapa tak takwa ni? Dengan takwa ni lah tuan-tuan, kita akan kita akan diterima oleh Allah SWT untuk masuk ke dalam syurga. Sebab tu dalam surah An-Naba, macam mana? Lil muttaqina mafazan. Betul tak Imam? Tak Imam, 3 orang tak Imam depan ni. Betul lah? Bagi orang yang bertakwa tu kejayaan. Kejayaan apa? Kejayaan Allah sediakan syurga. Yang mana syurga ni tempat dia, Allah bagi semua keinginan yang kita nak buat masih di dunia tu terhalang, tapi di syurga nanti Allah akan bagi semua sekali. Dulu masa kat dunia tak boleh nak minum arak. Masuk syurga boleh minum arak. Tonggang lah mana nak tonggang. Masa kahwin pula. Masa kat dunia tadi nak kahwin 4 lepas. Masuk syurga esok nak kahwin banyak mana kahwin lah. Sebab apa? Kalau sebab apa lepas ayat tu? Ayat Imam, ayat lepas tu. Hadaiqa wa a'naba wa qawa'iba atraba. Dalam syurga tu, kejayaan yang orang kata dalam syurga tu kita ada taman-taman yang kita tak boleh nak gambar dalam kepala kita macam mana indahnya taman-taman tu. Kemudian qawa'iba atraba, ada bidadari yang sama baya dengan kita masa itu. Tak ada dah kita macam umur sekarang ni semuanya batch 23 sweet 17 lah orang kata. Masa tu kita punya bidadari pun macam tu juga. Tapi kita sekadar dengar kat dunia ni nampak macam indah. Nak mendapatkan takwa tu susah. Sebab tu Allah dah bagi jalan-jalan dia. Mesti semayang, mesti zakat, mesti puasa, mesti haji, dan semua-semua ni buat hadaf dia, tujuan dia supaya kita ni dapat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan, mungkin sekadar itu saja yang boleh saya kongsi dengan tuan-tuan pada malam ini. Jadikanlah, rebutkanlah peluang yang Allah beri kita dalam jumpa lagi bulan Ramadan tahun ni. Macam saya dah umur 35, tapi nampak macam
17. Tuan-tuan mungkin nampak 50, mungkin dah 60. Dah jumpa berapa kali Ramadan dah. Boleh jumpa lagi Ramadan tahun ni. Ambil kesempatan dengan bulan Ramadan ni, cuba ubah dan kekalkan ubah tu. Istiqamah sampai mati tu esok, kita akhiri dengan husnul khatimah. Sekali itu saja tuan-tuan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.